Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam siri yang seterusnya, program Indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah. Dan sebelum itu, sila subscribe channel YouTube Akademi Al-Mukarramah, like, share dan juga komen, serta jangan lupa tekan butang loceng untuk terus mendapatkan video-video terbaru daripada pihak kami. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak bercerita sedikit tentang orang-orang yang berpuasa tetapi masih tidak meninggalkan percakapan yang keji dan juga tutur kata yang sia-sia. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pengertian puasa dan juga hikmah di sebalik kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini kepada umat manusia, sebenarnya bukan hanya sekadar menahan diri daripada makan atau minum. Allah Subhanahu wa taala nak melatih kita sebenarnya untuk kita meniti hari-hari sepanjang Ramadan ini bercakap dengan perkara-perkara yang indah-indah sahaja, meninggalkan semua percakapan-percakapan yang sia-sia. Apatah lagi percakapan itu ada unsur-unsur kejian, makian, cacian dan apa jua percakapan-percakapan yang mungkin menyakiti hati rakan-rakan kita. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Ramadan ini umpama madrasah, ataupun kalau kita nak nampak lebih jelas, seperti macam satu pusat latihan, yang mana madrasah ada pusat latihan ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu tempoh selama 30 hari untuk kita sama-sama memasuki pusat latihan ini atau madrasah ini. Dan sepanjang tempoh 30 hari ini kita dibiasakan dengan percakapan-percakapan yang baik. Kita akan dibiasakan dengan membaca Al-Quranul Karim. Kita akan dibiasakan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti mana kehidupan kita seharian di hari-hari dan juga di bulan-bulan yang lain. Dengan harapan apabila habisnya puasa 30 hari ini, kita menjalani latihan yang sungguh ketat ini, kita memasuki sekolah ini, sekolah Ramadan ini, kebiasaan itu sudah menjadi satu tabiat kita. 30 hari kita hanya berfokuskan kepada ibadat, bercakap dengan benda-benda yang bagus, bercakap hanya perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ianya jadi satu tabiat. Apabila kita keluar saja Ramadan, tabiat ini kita akan bawakan bersama. Itu sebenarnya di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kita kurniaan untuk kita masuk ke madrasah ini ataupun kepada pusat latihan ini. Jadi nasihat saya kepada diri saya sendiri dan juga kepada rakan-rakan penonton di luar sana, jadilah pelajar-pelajar yang baik. Jangan jadi pelajar-pelajar yang nakal. Kalau istilah dalam institusi sebuah pendidikan di sekolah contohnya, jadilah anak-anak yang baik. Jangan jadi anak-anak yang nakal. Anak-anak yang nakal kita tahu di sekolah dia nak langgar peraturan saja. Tapi anak-anak yang baik ini dia akan ikut peraturan, akan ikut segala suruhan cikgu-cikgu, akan ikut
segala perkara yang disarankan oleh guru-guru untuk menjadi seorang pelajar yang baik. Pelajar yang nakal ini selalunya akan cuba berusaha untuk melanggar apa jua peraturan. Jadi nasihat saya, apabila kita memasuki madrasah Ramadan ini atau pusat latihan Ramadan ini, jadilah anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang baik. InsyaAllah apa yang baik ini nanti kita akan bawakan ke bulan-bulan yang lain. Jadi itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini. Okey. Dan seterusnya kita akan bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak memberitahu kepada kita bahawa puasa ini sebenarnya bukan hanya sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Sebaliknya, mulut kita pun kena berpuasa daripada bercakap benda-benda yang menyakiti hati orang lain. Memaki hamun, meninggikan suara tidak tentu hala, bercakap dengan benda-benda yang keji, mengherdik kawan-kawan, bercakap dengan perkara-perkara yang lucah, perkara-perkara yang kotor. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, man lam yada' qaula zur, sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan yang azur. Apa maksud azur, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksudkan dengan azur di sini ialah percakapan yang batil. Okey? Jadi sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan yang batil. Jadi apa maksud percakapan yang batil? Percakapan yang batil ini merangkumi semua percakapan yang sia-sia, merangkumi semua percakapan yang berunsur cacian atau makian. Kita mencaci orang sana, kita mencaci orang sini, kita memberi gelaran kepada orang sana, kita berikan gelaran kepada orang sini. Jadi semua itu adalah kata-kata yang batil. Begitu juga kata-kata yang batil membawa maksud penipuan. Kita bercakap bohong, kita menipu orang sana, kita memberi helah, kita memberi alasan dan apa saja supaya apa? Supaya kita boleh berbohong kepada orang lain. Jadi itu maksud dia, sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan yang batil ini, wal amala bihi, dan bukan itu saja, dia mengamalkan dengan perbuatan-perbuatan yang batil ini. Dia bukan hanya sekadar bercakap, tetapi dia bertindak dengan tindakan yang batil ini, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ganjarannya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah falaisa lillahi hajatun. Ini masalah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat ila an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang tindakan dia atau perbuatan dia yang meninggalkan makan dan minum. Maksudnya ialah dia berpuasa ni, dia meninggalkan makan dan minum. Janganlah kalau dah berpuasa maksudnya tak makan dan tak minum. Jadi walaupun dia meninggalkan perbuatan makan dan minum, maksudnya dia berpuasa, sayangnya dia hanya meninggalkan makan dan minum sahaja, tetapi dia tidak meninggalkan percakapan yang sia-sia. Dia tidak meninggalkan percakapan yang menyakiti orang lain. Dia berpuasa, tetapi dalam waktu yang sama dia bercakap dengan benda-benda yang berbau lucah, berbau kotor, atau apa saja percakapan yang mungkin juga menyakiti hati orang lain. Sedangkan dia meninggalkan makan dan minum kerana berpuasa. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Allah Subhanahu wa taala takkan pandang pun puasa orang macam ni. Walaupun dia tinggalkan makan dan minum dia, Allah Taala tak berhajat. Allah Ta'ala takkan pandang, dan Allah Ta'ala tidak akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang seperti ini. Sayang sekali tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alang-alang kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang diwajibkan, biarlah kita pulang dengan satu pulangan yang besar. Biarlah kita pulang dengan pahala yang besar. Alang-alang kita berbuat kebaikan, apa salahnya kalau kita bawa sekali ganjaran ini? Sayangnya, kalau kita lakukan satu-satu amalan hanya sekadar menggugurkan kewajipan atas diri kita, tetapi kita tak dapat apa-apa pahala. Sayang, kalau macam ni kita rasa sangat sayang. Okey? Jadi ada, sebab itulah kalau kita masa kita kecil-kecil dulu, orang kata apa ya? Puasa awak ni kurus. Apa maksud kurus tu? Kurus tu maksudnya hanya sekadar puasa tapi tak ada isi. Okey? Macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lepas ni tolong cek dalam diri kita masing-masing. Adakah kita hanya sekadar meninggalkan puasa ini, meninggalkan makan minum sahaja? Kita juga disuruh untuk meninggalkan segala percakapan yang sia-sia dan juga perbuatan yang sia-sia. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, percakapan yang batil ini bukan hanya sekadar dilarang di bulan puasa. Di hari-hari yang lain pun kita disarankan dan kita dilarang daripada bercakap dengan benda-benda yang batil. Apatah lagi percakapan kita itu mengandungi unsur-unsur cacian, makian. Kita maki kawan-kawan, kita caci kawan-kawan kita, kita herdik kawan-kawan kita. Di bulan-bulan yang lain kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di bulan Ramadan. Jadi perkara ini bertambah-tambah larangannya. Okey, saya nak berkongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat dia, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa itu orang yang muflis? Jadi sahabat-sahabat pun berkata, qalu al-muflisu fina. Orang-orang yang muflis, orang yang muflis pada golongan kita ataupun pada kalangan kami ya Rasulullah adalah man la dirhamalahu wala mata'alahu. Orang yang muflis ini orang yang tidak ada dirham, tak ada duit, dan tidak ada harta benda. Satu sen pun tak ada duit, dirham ke apa ke tak ada duit. Ini orang muflis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata baginda sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, orang yang muflis daripada umatku. Ya, orang yang sebenar-benar muflis yang aku nak sebutkan, Rasulullah kata apa? Yang aku nak sebut muflis di sini bukan muflis dari segi harta, tapi aku nak bagi tahu orang yang muflis yang sebenar-benarnya ialah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat nanti, orang yang dibangkitkan pada hari kiamat nanti, bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Dia datang dengan puasa dia, dia datang dengan solat dia, dia datang dengan zakat dia. Alhamdulillah. Dia mati, dia bawa amalan semayang. Dulu dia dekat dunia dia banyak semayang, dulu dekat dunia dia banyak berpuasa, dulu dekat dunia dia membayar zakat. Alhamdulillah. Tetapi apa masalah dia? Tengok apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Apa yang dia buat ketika di dunia dahulu? Wa qad syatama hadha, dia maki orang ni, dia cerca orang tu. Okey? Dia maki hamun orang sana, dia maki hamun orang sini. Dalam waktu yang sama dia solat.
dalam waktu yang sama dia bayar zakat, dalam waktu yang sama dia berpuasa. Tapi dia maki orang sana, maki orang sini ketika di dunia dahulu. Dan apa dia buat lagi? Wa akala mala hadha, dia makan harta orang ni, dia makan harta orang ini dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia buat lagi? Wa safaka dama hadha, dia tumpahkan darah orang ini. Kemudian dia buat apa lagi? Wa daraba hadha, dia pukul orang sana, dia pukul orang sini. Okey? Lalu fayaq'udu fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Rasulullah kata apa? Maka Allah Subhanahu wa taala bila tiba masanya untuk dihisapkan hamba-hambanya, maka orang yang macam ni tadi, yang datang dengan solat dia, yang datang dengan puasa dia, yang datang dengan zakat dia, tapi dia masih lagi maki hamun orang, pukul orang sana, tumpahkan darah orang sini, dia makan harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah buat apa? Allah Ta'ala akan ambil hasanat dia, kebajikan dia, kebaikan dia, pahala-pahala yang dia buat daripada puasa, zakat, haji. Allah Ta'ala akan ambil pahala ni, dan Allah Ta'ala akan bagi kepada orang-orang yang pernah dia zalimi dahulu ketika di dunia. Diberikan kepada orang yang pernah dia maki hamun, ambil separuh, habis. Kemudian ambil lagi daripada kebaikan dia yang dia buat, pahala yang dia buat daripada puasa dia, zakat dia, haji dia, ambil bagi pula kepada orang yang pernah dia pukul, bagi lagi. Ambil lagi kepada orang ni, ambil lagi. Last sekali, tidak ada lagi hasanat pada diri dia, kosong. Dan apabila dilihat, dah tak ada hasanat lagi, tak ada kebaikan lagi, tetapi masih banyak lagi yang belum diselesaikan. Ada lagi orang yang dia pukul, ada lagi orang dia maki, ada lagi yang dia hamunkan, ada lagi orang yang dia pukul, ataupun ada lagi orang dia herdik suatu ketika dahulu di dunia. Sedangkan dah tak ada kebaikan, dah habis dah semua. Lalu Allah SWT kata apa? Ambillah daripada dosa-dosa mereka ini semua, diberikan kepada dia. Nampak tak? Dahlah hasanat dah habis, kebaikan dah habis, dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi ketika di dunia ini diberikan kepada kita pula. Habis, apa yang tinggal? Hasanat dah habis, dosa orang lain terpaksa kita pikul, dan akhirnya kita dicampakkan ke dalam api neraka. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan, orang yang muflis daripada umat Nabi Muhammad SAW, bukannya muflis dari segi harta benda, tetapi muflis dari segi amalan. Kenapa tuan-tuan rahimahullah terjadi perkara begini? Kerana apa? Senang saja. Kerana masih lagi bercakap dengan benda-benda yang kotor, memaki hamun orang, mengherdik orang lain, mencaci, mencela, memukul orang, menzalimi orang lain. Maka kita risau, kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berkongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan status hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Allahu akbar. Nabi kata apa? Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Ada orang yang berpuasa, tetapi bahagian yang dia dapat daripada puasa itu tidak lebih daripada hanya sekadar lapar, hanya sekadar dahaga. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, ada orang yang orang lain berpuasa, kita pun berpuasa, tapi orang lain puasa dapat pahala,
di sebalik kesusah payahan yang dia dapat, di sebalik rasa lapar dan dahaga yang dia rasa sepanjang hari, di sebalik tindakan dia yang menahan diri dia daripada membuat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, orang dapat pahala daripada ibadat puasa. Tapi ada sesetengah manusia ini, dia berpuasa, tetapi apa yang dia dapat daripada puasa ini? Pahala? Tidak sama sekali. Syurga? Tidak sama sekali. Rasulullah kata apa? Yang dia dapat hanyalah sekadar lapar sepanjang hari, dahaga sepanjang hari. Maksudnya puasa itu tidak ada nilai apa-apa. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah berlaku disebabkan apa yang saya telah terangkan sebelum ini dalam hadis yang pertama yang saya telah bacakan kepada tuan-tuan sebentar tadi, bahawa ada orang yang berpuasa tetapi dalam waktu yang sama masih lagi bercakap dengan perkara yang sia-sia, masih lagi mengherdik orang lain, masih lagi meninggi-ninggikan suara, masih lagi terpekik terlolong seperti hari-hari yang biasa, seolah-olahnya Ramadan ini tidak ada apa-apa makna bagi dirinya. Dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, rubba saimin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Dia dapat bahagian daripada puasa ini hanya sekadar lapar dan dahaga sahaja. Tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'iyadzu billah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita termasuk dalam golongan yang pertama ini. Okey? Jadi seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sama, wa rubba qa'imin, dan ada sesetengah orang yang mendirikan salat pada waktu malam, qiyamul lail, salat tarawih dan sebagainya, itu hadzuhu min qiyamihis sahar. Dia hanya dapat bahagian daripada solat malam ini hanya sekadar berjaga malam sahaja. Apa yang dia dapat daripada qiyamul lail, contohnya yang dia bangun pada waktu malam untuk qiyamul lail, dia tak dapat pahala apa-apa, tetapi dia hanya mendapat, Rasulullah kata apa? Hanya berjaga malam sahaja yang dia dapat. Pahala tak ada, syurga jauh sekali. Kenapa berlaku tuan-tuan? Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya kita ini tidak begitu peka dengan perkara ini. Ada di antara kita wal iyadzu billah mendirikan Ramadan pada waktu malam untuk bersolat tarawih ataupun bangun pada waktu malam untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya, okey, saya tak sebutkan semuanya, ada kalanya ada antara kita ini yang melakukan satu syirik yang kecil, iaitu apa? Kadang-kadang kita riak dengan perbuatan ini. Kita bangun sembahyang waktu malam, kita riak. Kita nak tunjukkan kepada orang, oh saya bangun malam untuk sembahyang malam. Tengok, okay? Zaman sekarang lagi senang, ada handphone, kadang-kadang kita selfie diri kita, oh dan tarawih, alhamdulillah. Ataupun kita sebut dekat situ sedang mengerjakan solat tarawih 20 rakaat. Untuk apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kita beribadat kepada Allah. Tidak perlulah kita nak menyebut-nyebut kepada orang, kerana kita kuatiri benda ini akan ada unsur-unsur riak di dalam itu, dan akhirnya kita hanya berpenak lelah melakukan ibadat tarawih ini, ataupun kita berpenak lelah melakukan qiyamul lail pada waktu malam ini, tujuannya untuk disebut-sebutkan kepada manusia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pandang pun amalan kita. Dan tahajud pada waktu malam contohnya 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat. Wal iyadzu billah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andainya amalan-amalan kita ini disusuli ataupun dimasuki dengan unsur-unsur yang sebegini, maka penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kosong. Ingat tuan-tuan, apatah lagi kalau sekiranya ibadat-ibadat yang kita lakukan pada waktu malam, kita sanggup bangun pada waktu malam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadat kita itu tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagilah
hanya sekadar berjaga malam sahaja, tidak dapat pahala. Orang lain bangun malam untuk tarawih, orang lain bangun malam untuk tahajud, dimasukkan ke syurga Allah. Kita bangun malam pada waktu yang sama, hari yang sama, waktu yang sama, solat yang sama, tetapi kita tidak dapat apa-apa. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berpuasa, tetapi apa yang dia dapat daripada puasa ini hanya sekadar lapar dan dahaga sahaja. Dan ada orang yang berpuasa, ada orang yang bangun malam untuk mengerjakan solat pada waktu malam, tahajud, tarawih dan umpamanya. Apa yang dia dapat hanyalah sekadar berjaga malam sahaja. Okey. Jadi hadis yang terakhir yang ingin saya kongsikan dengan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang panjang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya tak akan sebut yang panjang itu, saya akan sebut pada tempat dia sahaja berkenaan topik kita hari ini, iaitu berpuasa tetapi tidak meninggalkan percakapan yang keji dan sia-sia. Saya akan fokus kepada bahagian itu sahaja. Okey? Hadis ini panjang. Ya tuan-tuan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, keratan hadis wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila seseorang daripada kamu berpuasa di siang hari, fala yarfuth. Nabi cakap apa? Fala yarfuth. Apa maksud yarfuth? Yarfuth ialah bercakap dengan perkara-perkara yang keji, kotor dan seumpamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada bercakap perkara-perkara yang kotor dan keji. Fala yarfuth wala yaskhab. Apa maksud yaskhab? Jangan kita menjerit-jerit, meninggi-tinggikan suara lebih daripada keperluan, terpekik, terlolong, seperti mana golongan-golongan jahiliyah. Apa salahnya rendahkan suara? Ini adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala fala yarfuth wala yaskhab. Jangan ada di antara kamu yang masih lagi bercakap dengan perkara yang keji, kotor, caci, maki dan seumpamanya. Wala yaskhab, jangan dia meninggikan suara, terpekik, terlolong dan seumpamanya. Okey? Fa in sabbahu ahadun, andainya ada di antara kamu yang dicaci, yang dimaki oleh orang lain, au qatalahu, atau diperangi oleh orang lain. Ada kawan-kawan kita ajak bergaduh, ajak bertengkar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni mru'un shaim, aku adalah orang yang berpuasa. Itu maksud dia. Orang yang berpuasa tidak selayaknya bertengkar. Orang yang berpuasa tidak selayaknya meninggikan suara. Orang yang berpuasa tidak selayaknya masih bercakap dengan benda yang sia-sia. Orang yang berpuasa selayaknya tidak bercakap dengan benda-benda yang keji dan kotor. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Andainya ada di antara orang-orang ini yang berpuasa diajak bertengkar ataupun dimaki oleh orang lain, jangan balas. Jangan balas dengan cacian, dengan makian yang sama. Sebaliknya Rasulullah ajar kepada kita, cakap, aku ini orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ni takkan meninggikan suara. Orang yang berpuasa takkan bercakap dengan benda yang sia-sia. Okay? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar benda ni kepada kita untuk kita amalkan, supaya apa? Supaya puasa nanti selepas 30 hari nanti, apabila selesainya kita berada di madrasah atau pusat latihan Ramadan ini, kita keluar dengan keadaan kita yang baru, bukannya dengan keadaan kita yang lama. Dulu kita suka bercakap dengan benda-benda yang sia-sia, suka sembang benda yang kotor, suka sembang dengan benda yang jijik, suka mengata orang lain, memaki, menghamun dan seumpamanya.
Alhamdulillah, selepas 30 hari berada di pusat latihan Ramadan ini ataupun di madrasah Ramadan ini, benda ini sudah jadi satu tabiat baru pada kita. Keluarnya Ramadan pada sinar 1 Syawal nanti, datangnya 1 Syawal nanti, insya-Allah taala kita hidup dengan satu suasana yang baru. Wah, si Abu tu dulu lain, sekarang dah keluar Ramadan, nampak cantik diri dia, nampak dah bercakap pun alhamdulillah. Orang-orang yang macam ni yang kita nak. Okey. Ini kalau masuk Ramadan macam tu rupa dia, keluar Ramadan pun macam tu rupanya, okey. Macam mana tu nak cakap? Kalau dulu masuk Ramadan dengan rupa itu, keluar pun dengan rupa itu. Wal'iyadu billah. Apa yang saya boleh cakapkan ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Ramadan yang datang ini tidak mendidik dia apa-apa. Sepatutnya Ramadan yang datang ini memberi pengampunan yang besar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala nak berikan kita satu offer yang sungguh besar, satu tawaran yang sungguh besar apabila masuknya Ramadan, keluar Ramadan dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mesti melalui disiplin-disiplin yang ketat sepanjang berada di madrasah Ramadan ini. Jadi itu saja tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kerana mengikuti program kami Indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah, dan semoga perkongsian hari ini memberi sedikit manfaat dan juga memberi sedikit info kepada rakan-rakan kita di luar sana. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.